A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'an lil kafirin laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. صدق الله العظيم. Sekat tu dulu. Kalau dah, insya-Allah kita baca lagi. Malam ni kita bincang berkenaan dengan pengenalan surah Al-Ma'arij. Al-Ma'arij sebagaimana yang disebutkan tadi, dia itu jamak Mi'raj. Mi'raj kita biasa dengar Isra' Mi'raj. Mi'raj, Isra' ni berjalan malam. Mi'raj apa dia? Naik ke langit. Mi'raj adalah naik peristiwa Nabi Muhammad diangkat ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dengan Mi'raj. Mi'raj ni maknanya tangga. Kalau kat kampung kita panggil tangga. Tangga. Okey? Jadi Ma'arij ni tangga-tangga. Lalu apakah asbabun nuzul? Apakah peristiwa yang menjadikan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi sebab turunnya ayat ni, turunnya surah ni ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di bumi Mekah Al-Mukarramah. Berapa tahun Nabi Muhammad berdakwah di Mekah? 13 tahun. Dalam masa itulah orang-orang jahiliyah ni dia melakukan provokasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Provokasi ni maknanya duk tekan Nabi. Duk tekan Nabi, duk tanya Nabi benda-benda yang pada dia ingatkan Nabi tak boleh jawab. Bila Nabi Muhammad sentiasa memberitahu khabar berkenaan dengan hak baik, orang baik duduk dalam syurga. Orang jahat, hak kufur dengan Allah Taala akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibakar dalam api neraka, dalam kubur lagi kena pukul kepada malaikat dan sebagainya, kena timbal dan sebagainya, lalu titian sirap dan sebagainya ni. Jadi dia orang mengaji yang mengejek. Dan di antara orang mengajinya ada pendapat, beberapa pandangan. Yang pertamanya Abu Jahal sendiri. Jadi Abu Jahal ni lah bila Nabi duduk ajak orang Islam, duduk ajak orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah selain daripada Allah. Bila Nabi Muhammad sebut kalau tak beriman Tuhan akan azab, dia kata orang azab pergi orang azab lah, tak sekejap saja. Waktu turun lalu kata dia, kecek saja. Waktu turun lalu setengah daripadanya mengatakan namanya ada seorang As-Sa'ilun ni salah seorang orang jahiliah ni, tidak Abu Jahal, namanya orang lain, namanya An-Nadhr bin Al-Harith. Yang mana An-Nadhr bin Al-Harith ini kalau kita rujuk Al-Quranul Karim dalam tafsir Ibn Katsir, dialah manusia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 32. Sedap juga. Wa idza qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min indika fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Dan ingatlah ketika mereka, yakni kaum musyrikin Mekah berkata, orang Mekah kata gapo dia, dan kepala dia ni namanya Nadhr bin Al-Harith. Kepala lawan Nabi Muhammad. Dia tanya, dia kata ke Nabi, dia kata ke Nabi, dia minta doa. Allahumma. Tengok. Kalau doa Allahumma, masyarakat Arab jadilah doa Allahumma dah. Allahumma. Dia kata Allahumma in kana hadha huwal haqq. Wahai Tuhan kami, jika betul Quran itu adalah benar di sisimu. Kalau Quran itu muat turun, ya Allah, sebab apa dia doa Allahumma? Sebab apa dia doa Allahumma? Sebab dia tahu Tuhan khas benarnya Allah. Tuhan hak berkuasa menurunkan hujan, menciptakan langit bumi, dia tahu bahawa dia tu iaitu Allah. Cumanya dia syirik kepada Allah, tu salah dia. Dia buat berhala tu sebab Tuhan juga. Dia taat kepada ahli nujum dan sebagainya. Dia tilik nasib. Buat nyanyi kat orang, hak dia nak buat nyanyi. Tapi dia tahu bahawa hak buat langit bumi ni Tuhan, Allah. Sebab tu dia berdoa Allahumma. Wahai Tuhan Allah. Allah mana? Wahai Tuhan Allah.
In kana hadza huwal haqq min indika. Kalau hak Nabi Muhammad, hak Muhammad ni bawa ni Quran ni betul benar dari sisimu, Allah, fa amtir alaina hijaratan minas sama, maka hujanilah kami dengan batu dari langit. Tengok dia betul. Dalam perut dia tahu dah buat langit bumi ni Allah. Dia kata, "Hei Allah, kalau hak Muhammad duk kecek ni daripadamu, tak, dia kata azab lah bergapalah. Mak turun je lalu kata dia. Awi tina bi'adzabin alim. Atau datangkanlah kepada kami azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Ni. Bapak dia ni dengan Tuhan. Dia kata, wahai Allah. Allahumma ni wahai Allah. Tak, kalau mu ni, kalau Quran hak Nabi Muhammad, hak Muhammad dia kata ni mu daripada mu, dan dalam Quran itu ada amaran kepada orang kafir kepadamu bahawa Allah akan menyediakan azab seksaan dalam neraka, waktu turun selalu kata dia. Waktu turun selalu. Jadi dalam surah Al-Anfal ayat 32. Jadi dalam surah ni Allah SWT ulangi dengan uslub yang lain, cara yang lain. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Telah bertanya, telah meminta, telah mencabarlah, telah buat menganyinglah, telah maknanya mengejek-ngejek salah seorang daripada kalangan masyarakat Arab jahiliyah Mekah, supaya bi'adzabin waqi'. Bi di sini bermakna tentang azab yang bakal mereka hadapi. Jadi dia soalan ni dia bertanya, ada setengah tafsir dia kata tanya tentang azab ni. Tanya tentang azab ni, tanya lagu mana? Lil kafirin laisa lahu dafi'. Tanya mu duk cerita azab-azab ni Muhammad. Tak, tanya Nabi Muhammad lah. Untuk siapa azab ni? Siapa buat menganyi dah? Tak? Mu cerita-cerita azab ni untuk siapa? Lepas tu Tuhan kata lil kafirin laisa lahu dafi'. Bagi orang kafir. Ketika mereka bertanya untuk siapa ke azab ini, tentang azab Allah Ta'ala sediakan ni, Allah Ta'ala sediakan azab ini kepada orang kafir. Yang bagaimana? Laisa lahu dafi'. Yang mana bila azab ini datang, maka tidak ada siapa-siapa boleh menghalang. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menentukan akan menurunkan sesuatu azab kepada sesuatu umat, maka tak ada siapa boleh halang Allah Subhanahu Wa Ta'ala lagi. Allah Ta'ala sebut laisa lahu dafi'. Tak ada siapa boleh menghalang. Minallahi dzil ma'arij. Halang daripada siapa? Halang daripada kuasa Allah. Halang azab daripada kuasa Allah. Tak, dia orang sifat Allah dzil ma'arij. Ni mari surah, nama surah ni Allah yang dia ni pemilik. Zi ni maknanya sahib. Ia pemilik al-ma'arij, jamak mi'raj, pemilik tangga, pemilik alat waktu turun naik daripada bumi ke langit. Allah ni dia tunjuk, dia ayat kebesaran dia. Dia kata daripada Allah yang memiliki alat turun naik. Di sini dia banyak terjemah pula. Ma'arij, turun naik ke apa dia? Dia sebut di ayat selepas tu ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi. Yang mana mi'raj ini, ma'arij ini digunakan oleh para malaikat, merupakan laluan malaikat turun naik, termasuklah malaikat Jibril naik menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya ketinggian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan Allah Ta'ala di atas. Tak, maknanya amalan manusia tu dicatat buat naik ke tempat yang tinggi, bersesuaian dengan ketinggian darjat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mi'raj di situ yang digunakan oleh para malaikat untuk buat naik. Jadi malaikat mana? Malaikat yang mencatat amalan. Malaikat yang mencatat amalan manusia ni ramai. Dah banyak lalu bukan mi'raj dah. Nabi Muhammad Isra' Mi'raj satu lalu rupa-rupanya banyak lalu banyak lalu untuk malaikat buat naik. Maknanya ramailah malaikat untuk catat amalan manusia. Nak ceritanya bahawa Allah Ta'ala ni dia bagi tahu kepada kita, dia tu teliti kepada setiap amalan manusia yang baik ataupun yang buruk. Dia tahu belaka, dia tugaskan malaikat untuk hantar maknanya laporan kepada dia. Tak? Dia ayat bukan sore, bukan sore. Diketuai oleh Jibril, ruh, dan juga malaikat-malaikat yang lain. Buat naik amal catatan. Jadi sekiranya ada azab
Kalau ada orang buat jahat, maka mereka akan dikenakan azab, dan azab itu memang akan dikenakan kepada mereka. Cumanya dunia ni Allah tak janji dia akan bagi azab. Dia janji bagi azab di akhirat. Kalau tak mengisah, kalau tak masuk Islam, kalau tidak bertaubat kepada Allah, maka akhirat balik sana confirm Allah akan mengazabkan mereka itu. Allah Ta'ala kata, lil kafirina laisa lahu dafi'. Mu tanya tentang azab ni. Azab aku ni aku sediakan kepada orang kafir, bila dia mari, bila aku nak azab dia, laisa lahu dafi'. Tak ada siapa boleh halang. Tak ada siapa boleh halang. Dia bagi confirmation, dia bagi penegasan. Mu tak sampai tak lah ni kata dia. Balik akhirat nanti, tepat aku janji nak balas, memang aku akan balas. Pada masa tu dia aku balas. Tak usah cari penolong Tak ada siapa boleh tolong. Allahu Akbar. Kenapa tak ada siapa boleh tolong? Sebab azab ini mari daripada minallah, mari daripada Allah, yang mana Allah ni sangat berkuasa. Dia tunjuk dalam surah ni yang berkuasa membuat laluan bagi tiap-tiap malaikat. Dia catat amalan puak-puakmu ni. Sore-sore ni ada malaikat tulis kata dia ni. Malaikat pagi pada malaikat petang ada, malaikat siang ada, malaikat malam ada, malaikat bulan ni ada, malaikat tahun ni ada bermacam-macam malaikat, dan tiap-tiap malaikat ni ada laluan dia. Nak lagi mana? Kalau bukti itu sangat banyak kepada kamu dan kamu itu layak diazabkan oleh Allah Ta'ala, maka Allah kata confirm aku yang memiliki semua ni akan mengazab orang yang aku nak azab tadi. Maka pada masa itu tidak ada siapa lagi boleh menghalang aku, kerana aku Dzul Jalali wal Ikram, kerana aku adalah Allah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya bukan main Allah Ta'ala. Dia marah kepada orang kufur, kepada orang kafir, kepada orang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya orang masyarakat Arab jahilah ni berdoa dengan Allahumma ni. Ada? Kira dalam hati dia tu tahu bahawa hak buat langit bumi ni Allah. Kalau tidak tahu dia berdoa Allahumma. Ayat kita baca dari surah Al-Anfal tadi, dia kata wa idh qalu Allahumma in kana hada. Wahai Allah, kalau Quran ni daripada membuat turun azab. Tapi dia syirik kepada Allah. Nak buat kau syirik sangat tu, dia siapa kau tak percaya kepada azab yang disediakan di akhirat oleh orang-orang kafir. Sebab dia tak nampak, tak aja pergi. Dia nampak bila orang mati tanah dalam kubur, habis dengan gitu je. Tak ada siapa balik bagi tahu. Ini dipanggil iman. Iman ni bagi dalam hati. Percaya kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tengok orang mati, kamu dalam kubur tak balik, tak okey, kita tak boleh mikir. Mikir apa dia? Mikir bahawasanya alam ini, orang yang masuk dalam kubur tu, dengan kita sendiri ada tuai. Kalau boleh mikir sampai situ, insya-Allah selamat. Tak kata ada tuai. Bagai semua atas muka bumi ni ada tuai. Ni cuma mata nak ada tuai, saya tuai dia. Kalau jumpa atas macam-macam, siapa dia pula tinggal cermin mata? Siapa dia pula tinggal cermin mata? Tu tanya tuai lah tu. Tak kira belah ni ada tuai, kita cuma gini tak ada tuai. Pas kalau tuai tu kata, aku pergi duduk balik semula. Tak kira kita pelik. Muka daripada tak ada pun mudah jadi buat, jadi ada molek-molek. Pas kalau ada dah, buat mati sikit je, tak kira tak boleh pergi duduk semula. Sebab itulah orang ni, kalau dia mikir dengan akal, dipandukan pula dengan wahyu, dia ada iman. Dia tegak, dia mikir, dia comel, mikir dia betul. Ada. Tapi kalau akal ada tak sih nak mikir tentang ketuhanan, nak mikir tentang dunia je. Nak mikir supaya kaya, nak mikir nak bini dua, nak bini dua tiga, mikir nak suruh ada rumah dua tiga pak. Ada, mikir nak kumpul harta. Mikir nak tipu orang. Payah. Dia tak pernah guna pemikiran dia tu untuk fikir siapa dia, mari mana dia, siapa buat dia, ke mana dia akan pergi. Dan benda tu, kalau orang mikir, dia akan mewujudkan persoalan. Tak okey jadi gini je. Orang baik hidup selama-lamanya baik, mati habis. Orang jahat hidup selama-lamanya jahat, mati habis. Tak ada. Bila dia mikir banyak, dia akan berjumpa dengan mesti ada satu keadilan. Mari Al-Quran, hadis mari, Nabi mari, Quran ada sampai ke hari ni. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang menjadikan langit bumi dan menjadikan semua sekali ini. Maka jadilah orang itu beriman. Kan mudah tu kalau guna akal kan. Quran tu mari untuk mengukuh. Bagi ada dalam akal, dah boleh buat mikir dah. Tapi kalau tak ada rasul, bila pergi tengok pokok besar ni berkali tu
Bila kita air laut, ombak besar mari. Oh, Tuhan laut kau, Tuhan gapo kau. Tapi bila ada Rasul, bila ada Quran, mudah. Rasul kata Tuhan itu Allah, Quran kata Tuhan itu Allah. Lepas tu pula Allah tu tidak benar syirik. Masyarakat Arab jahiliah walaupun dia mempercayai bahawa Tuhan yang jadi langit bumi itu Allah, tapi dia syirik kepada Allah. Dia nak buat ada simbol, ada berhala dia sembah, ada patung dia sembah, ada orang dia taat. Siapa dia? Ahli nujum, ahli tilik nasib. Kalau dia nak buat gapo-gapo, ahli nujum kata tak boleh buat. Kalau hari Rabu tak nak buat, dia tak buat. Jadi dia syirik kepada Allah, seolah-olah ada kuasa lain hak sama dengan kuasa Allah, dan itu syirik. Tak boleh. Allah Ta'ala ni dia esa pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Kan kita ngaji kan? Cara ngaji akan mikir tu. Dia tidak bela Allah Ta'ala. Pada zat pun tak bela, pada sifat pun tak bela, pada af'al perbuatan pun tak bela. Masyarakat Arab jahiliah, dia ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kufur ni, kafir ni, kafir dia tertutup. Sebab itulah kita orang beriman ni, Allah buka pintu hati kita untuk Islam. Kita cari banyak ilmu tentang agama ni. Lalu tu saya buka dah. Supaya jalan kan apa dah lah. Cumanya ada gok-gok. Engkau kita lahir-lahir tak pandang Kau kita beranak-beranak pandang baca dah. Tak pandang. Kita pandang apa dia? Pandang menangis Lapar pun menjerit, ngantuk pun menjerit. Sama itulah kalau sakit. Nak menulis, nak baca tak pandang. Oh, mengaji ngaji di rumah, lepas tu masuk tadika, prasekolah, sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah menengah, masuk universiti. Suruh pandang baca, mana nulis. Akidah nak kena Allah tak payah belajar, kata dia. Mari mana gitu. Allah bagi masa 15 tahun. So kita kena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi menjadi tanggungjawab kita sebagai ayah. Kalau kita fikir kalau sebutir kampung tu imam, berat juga jawatan tu imam. Ada. Kalau di sekolah orang panggil ustaz-ustaz, tanggungjawab dia nak bagi faham. Pahagap dia biar kenal Allah tu siapa dia. Jadi mari ayat-ayat Al-Quran sebagai panduan kita, dan Allah Ta'ala jaga sampai hari kiamat supaya kita boleh tahu tentang berita-berita dan laporan-laporan yang Allah lapor pada zaman Nabi gapo berlaku. Sebab itulah kalau kita ni hidup atas dunia ni tak buka Quran atau buka baca tak faham Quran kata gapo, rugi sangat. Sebab apa rugi? Sebab dalam Quran ni Tuhan banyak cerita berkenaan dengan perangai-perangai manusia. Jadi kalau kita faham, hak tak molek kita tepih, hak molek kita guna pakai. Tu je kita usaha ni. Jadi maksudnya hak kita nak sampai kepada malam ni di sini, nak Tuhan nak royak, Allah nak kata bahawa pertanyaan berbentuk provokasi. Ni panggil pertanyaan berbentuk provokasi ni. Kita orang kampung faham ke apa dia provokasi ni? Tanya wak menyanyi. Tanya nak sudi tu namanya provokasi. Kau tak aja kita orang tanya nak sudi ni. Tanya tapi pertanyaan itu nak sudi je tu. Dia panggil provokasi. Nak tengok boleh jawab kau tak jawab. Boleh jawab kau tak jawap. Padahal jawab lagu mana pun dia lagu tu je dia. Dia tanya, ni butir nako, ni teri mandi, ni onde-onde. Tanya tu kat tanya macam nak beli belakang. Beli dok seorang. Kalau beli onde-onde seorang tak apa dah. Tanya tu apa dia? Tanya dia mami tepung kapo dia nyo mana? Macam-macam tanya. Kau apa gini nyo tak beli tak jadi beli kata dia. Gapo dia mananya? Maknanya tanya tu untuk maknanya dia nak tengok kita. Ni namanya provokasi. Jadi Allah Taala sebut dalam Quran ni ayat ni, dan nak ayat pada kita pertanyaan berbentuk provokasi ini telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat terdahulu yang memeluk agama Islam, dan umat zaman berzamai, dan ia akan berlaku sampai hari kiamat, tuan-tuan. Hal ni penting. Sebab tu Amos sebut tadi, ada orang yang baca Quran, orang yang faham Quran maka beruntung. Sebab apa? Dia pernah baca dah. Barang ni ada dah orang tanya nama Nabi dulu. Ada. Lah ni kan banyak orang provok kan. Orang provok kata apa dia? Dia kata makna kalau orang Islam tipu orang, mati tak akan masuk syurga. Banding orang kafir tak tipu orang tapi dia adil, amanah. Mana tak mungkin janji, tak ke dia mati masuk neraka dia kata. Mana keadilan Allah Taala? Ke tak tu? Jadi bentuk-bentuk soalan macam ni akan berlaku sampai hari kiamat. Ke Tuhan ni ada sedia akhirat ke syurga dengan neraka. Syurga untuk orang beriman, untuk orang baik. Syurga ni untuk orang beriman tapi dia kata untuk orang baik. Dia tukar. Syurga untuk orang baik.
Okey, azab ni untuk orang jahat. Dalam Quran kata neraka ni untuk orang tak beriman. Di antara jahatnya, kalau jahat ada iman akan masuk surga. Dia kata tak kelah orang ni orang Islam. Bila dia mengaku Allah tu Tuhan, dia ada iman. Bila dia kata Muhammad tu Nabi, dia ada iman. Lepas tu dia jahat, seumur hidup jahat. Tak kelah ngelah kali Tuhan masuk neraka, dia banding dengan orang kafir. Dia kata orang kafir ni dia tak beriman dengan Tuhan aja. Dia percaya kepada Nabi lain. Dia percaya Tuhan itu 3-4, tapi dia baik jauh sampai mati. Tokek lah pada akhirat saya masuk neraka, kekal sampai bila-bila. Hak demo tu tak kekal dalam neraka, cuci-cuci masuk surga pula. Mana ada Allah Taala. Ini ayat-ayat bentuk provokasi, benda ni akan sampai hari kiamat ada. Jadi kalau kita baca dah Quran, tak pelik lah. Zaman Nabi mula demo guna Allah lah. Kalau lah ni dah, orang kata demo kata Tuhan demo Allah, kau kata Tuhan kawin Allah juga. Pelik apa buku zaman Nabi ada dah guna nama Allah ya. Allahumma, enggak tadi kan? Idza qalu Allahumma. Idza qalu Allahumma in kana hadha huwa al-haq min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama. Fa amtir alaina hijaratan minas sama. Dia katakan itu, hei Tuhan Allah. Maknanya orang guna, orang kata kawin juga percaya kepada Allah, tak pelik. Sebab itulah orang baca Quran, dia tak pelik dengan dakwah orang kafir. Yang pentingnya kita orang beriman kena pergi saja. Kita iman ada dah. Jadi kita kena comel perangai. Kena bersih. Dari segi kebersihan itu kita kena belajar. Kita orang beriman ada dah. Bukan maknanya kita kata kita nak suruh kekal kotor. Bukan. Tapi Allah uji kita dengan kerana kita jahil, dengan kerana kita tidak mengamalkan agama kita. Orang boleh kata kau kita negara tempat lain, orang lain lebih hebat daripada kita kerana kita tak belajar. Kerana kita mungkin belajar tak amal dengan ilmu kita. Tak boleh. Kita nak masuk syurga Allah tanpa hisap. Ambolah kita doa lah dan tak tahulah tuai-tuai takut nak masuk neraka dulu. Ada orang yang masuk neraka dulu. Na'udzubillah, hamba rasa pupuk kita ada sini tak berani seorang abuk. Nak masuk neraka dulu mentah baru masuk syurga. Dah. Tapi kalau kita masih lagi hanya imej ada dalam hati tapi perangai kita tak berjuru, kita akan duduk sana. Mentah. Tak? Kemudian baru kita masuk syurga, tapi kita nak comel. Sebab itulah Allah jadi zaman berzaman ada orang kafir tolong, ada orang bukan Islam tolong peringat kepada kita. Mu kata mu Islam tapi mu tak adil. Mu kata mu Islam tapi mu tak bersih. Tukar aja. Islam jangan lek dah. Kita buat bersih, kita buat keadilan, kita amanah. Insya-Allah kita akan masuk syurga Allah tanpa hisab. Dan itu juru setara mana pun, adil setara mana pun kerana dia kufur kepada Allah. Allah kata lil kafirin laisa lahu dafi'. Bagi orang kafir bila aku nak azab, tidak ada siapa yang boleh menghalang azab aku. Minallah dzil ma'arij. Kerana azab itu daripada Allah yang memiliki mi'raj. Dan waktu kita belajar ni bukan nak jauh kepada orang kafir ni. Kita nak jaga kepada kita. Sepanjang zaman selagi kita tak mati, ujian ke atas iman kita ni akan sentiasa ada. Apa dia? Ujian ke atas iman kita, Allah nak bagi tahu kepada kita tahap iman kita, tahap mana. Dia mau percaya kepada Allah. Percaya dia mana Tuhan? Percaya kata dia. Lagu mana dia mau percaya kepada Allah? Allah ada mati ke? Ada kata dia. Mana tahu ada? Orang kata belakang. Ustaz berkata gitu, Tok Imam berkata gitu, Tok Bela berkata gitu, Tok Siok berkata gitu, Mu'ammar berkata gitu. Dia panggil iman taklid. Sudah. Tapi berdosa hari-hari sebab dia tak tahu nak jawab. Dia duduk gagah ngau ke. Tapi kau boleh kata, kau yang ada comel lot yang gini mu. Kalau kalian ada pun ada tuai dia tak kamu tak ada tuai. Boleh tu. Ada tu yakin bahawa setiap kejadian alam ni ada pencipta dan pencipta tu namanya Allah. Cukup dah. Lepas ada fardu ain. Nak boleh sifat Allah tu bersifat wujud, kedam, bakar pula tahu kamu fasih, kamu tasih. Waktu fardu kifayah lah. Tapi ngaji tinggi mana dia panggil iman, ilmu yakin. Tinggi mana pun, ngapa sifat 20 mana pun, dia masih lagi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kena buat sepitah lalu, walaupun ngapa sifat 20 kena kamu tasih, kamu fasih, sekali turun yang mari juga balik sepak batu. Batu ni duduk sini marah batu. Padahal semua turun pergi Allah Taala belakang. Dia panggil iman musyahadah. Jadi iman ni dia akan ada ujian. Tapi orang yang baca Quran, dia dapat semangat.
Dia dapat motivasi. Sebab Quran cerita orang kafir ni berat lagi. Uji orang kafir ni berat lagi. Lagu mana? Siapa ke hati dia tu Tuhan tutup. Tuhan tutup tu siapa dia tu tergamuk minta azab Allah Taala mendahulukan di dunia lagi. Hei Allah, dia kata kalau betul lah Quran ni daripada mu tu lalu azab kamu janji tu. Tengok. Betapa biadabnya mereka. Kita orang berimeh dok gitu walaupun kita hanya kena Allah cara ikut-ikut orang, tak berani kita nak minta azab Allah Taala. Berani? Minta sakit mana? Minta sakit minta sakit. Ambo ni tak ada daun tinggi. Mari daun tinggi sikit. Deki dengan yang mutu tiap-tiap minggu pergi hospital ni, pergi hospital kata berani buat kata? Minta sakit pun tak berani. So kau minta azab. Tapi orang kafir dalam Quran sebut bahawa mereka minta azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang orang kafir kalau sakit pasti juga, tapi azab Allah no. Buat lagi azab Allah kata dia. Ni zaman berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruk sangat dia punya adab, dia punya akhlak, dia punya kemanusiaan orang-orang masyarakat Arab jahiliah pada masa itu. Jadi boleh bayangkan betapa penatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada diuji, kena tindah. Ada kena seso. Ada kena pulau. Nampak seksanya. Tapi demi perjuangan Allah Taala nak atur begitulah kehidupan perjuangan dakwah ni. Sabar dan sebagainya. Satu masa Allah Taala bagi kemenangan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam. Begitulah kita ni uji hari-hari mari uji. Tambah-tambah ni zaman teknologi ni macam-macam. Ikut WhatsApp uji, ikut Instagram uji, ikut TV uji, ikut gotu uji. Uji semua. Pergi pasar pun uji. Tapi Allah Taala bagi peringatan melalui Quran. Tak cukup Quran yang mari corona. Tak boleh maya kita, tak boleh kuliah kita pun marulah. Surah tutup pasar buku. Tak payah dah. Kalau imam musyahadah tak ada apa-apa sebab dia kata ambo semaya dulu baru ni maya masjid, lo ni maya rumah. Pahala apa tu lo ya. Moga bukan tak segi, demo tak sibui. Ada sekata kerana maslahah. No, tak kurang pahala. Jadi kesimpulannya, sekali lagi amo sebutlah dah. Bila kita sentiasa selalu dengar pesanan-pesanan Allah Taala, perkabaran berita-berita Tuhan cerita pada zaman Nabi, lagu mana Nabi hadapi masyarakat pada masa dia berdakwah, maka kita boleh belajar. Kuat-kuat kita belajar syukur yang aku ni tak lawat agama Allah. Wallahu taala alam wa ilmu wa